Okay, hari ini kita akan sambung matematik yang kedua, bab baru ya, bab 10, kecerunan garis lurus. Tema pembelajarannya adalah yang pertama, memerihalkan kecuraman dan arah kecondongan berdasarkan situasi harian dan seterusnya menerangkan maksud kecerunan sebagai nisbah jarak mencacang kepada jarak mengufuk. Nombor dua, menerbitkan rumus kecerunan suatu garis lurus pada atas. Ketiga, membuat generasi tentang kecerunan garis lurus. Keempat, menentukan kecerunan suatu garis lurus. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang melibatkan kecerunan dan arah kecondongan. Okay, perhatikan gambar di bawah. Kawasan manakah yang dikatakan curam? Mengapa? Kamu pilih A, B, C sampai F. Raja menunjukkan kawasan berbukit yang dilalui oleh Farid dan Afid semasa berbasikal ketika mereka mendaki di laluan C. Ini. Mereka berasa sangat sukar untuk meneruskan kayuhan. Apabila mereka menuruni bukit di laluan E, ini, keadaan basikal sangat laju. Mengapakah situasi ini berlaku? Kecuraman suatu garis lurus dapat dilihat dari nilai kecerunan. Semakin besar nilai mutlak kecerunan, semakin curam garis lurus tersebut. Tanda positif atau negatif pada nilai kecerunan menunjukkan arah kecondongan garis lurus. Okay, maksudnya semakin sini semakin sukar dan turun bawah semakin mudah. Okay, kita lihat contoh satu. Perhatikan raja di sebelah. Bandingkan arah kecondongan dari kecuraman antara garis MN dengan KL. Buat kesimpulan daripada kedua-dua raja tersebut. Caranya, garis KL mempunyai kecondongan yang lebih tinggi berbanding dengan garis MN. Semakin besar nilai sudut, semakin tinggi nilai kecerunan. Maka garis KL lebih curam berbanding dengan garis MN. Kecerunan ialah nisbah jarak mencacang kepada jarak mengufuk. Ini adalah pengiraan untuk kecerunan. Raja di sebelah menunjukkan kanak-kanak sedang menuruni papan gelontor di taman permainan. Panjang garis lurus yang menyambungkan titik A dan titik B ialah setinggi 2 meter. Panjang garis lurus yang menyambungkan titik C dan titik B ialah 3 meter. CB ialah jarak mengufuk. Di sini C hingga B. Okay. AB ialah jarak mencacang. Di sini. Okay. Okay, ini adalah cara gambaran tadi. Okay. Mengufuk di bawah, mencacang di atas. Okay. Cara nak cari kecerunan berdiberi huruf M. Okay. Caranya adalah jarak mencacang bahagi jarak mengufuk. Yang tinggi ni bagi dengan yang mendatar. Okay. Jadi perubahan Y adalah samaan jarak dengan mencacang. Perubahan X adalah jarak mengufuk. M adalah kecerunan. Okay. Terusnya contoh. Dalam bahagian di bawah, tentukan kecerunan garis lurus bagi PQ dan BC. Perihalkan keceruman garis PQ dan BC. Kamu lihat sini kan. Saya nak kira. Jadi ingat yang ini mengufuk, ini mencacang. Jadi cara menilai dia kita mengira. Mencacang ada berapa kotak? 4 unit. Okay, mengufuk adalah 3 unit. Jadi 4/3 ataupun kecerunan PQ ialah 4/3. Okay. Di sini adalah mencacang 2 unit, mengufuk 3 unit. Jadi 2/3. Jadi kecerunan BC ialah 2/3. Okay, dalam seterusnya kita akan masuk rumus kecerunan garis lurus pada satah catus. Dalam sistem koordinat Cartesian, kecerunan garis lurus yang melalui dua titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2 dapat dikira menggunakan nisbah jarak mencacang kepada jarak mengufuk. Titik persilangan antara garis lurus dengan paksi X dinamakan pitasan X, manakala titik persilangan antara garis lurus dengan paksi Y dinamakan pitasan Y. Okay. So, kita boleh lihat dari gambar yang pertama. Okay, di sini adalah X1, Y1. X1 ini adalah paksi X. Okay, X1, Y1 sini. X2, Y2. Okay. Jadi kecerunan dia caranya adalah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay. Ini dalam bentuk koordinat. Okay, ada diberi titik-titik. Okay, kalau diberi pintasan sahaja seperti ini, diberi pintasan X, pintasan Y. Jadi, nilai titik koordinat adalah sifar Y, X sifar. Okay, jadi kecerunan cara nak cari dia, pintasan Y bahagi pintasan X. Ini kena hafal .
Okey, tentukan kecurunan bagi pasangan koordinat berikut. Okay, diberi koordinat A 31, B 67. Jadi kamu tahu X1, Y1, X2, Y2. Masukkan saja ikut formula iaitu Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi 7 tolak 1 bahagi 6 tolak 3 dapat 6 per 3 dapat 2 kecurunan dia. Okay. Kalau ini 4 negatif 1 Q 35. Jadi di sini ditulis kecurunan, okey. Jadi 5 tolak negatif 1. 3 tolak 4. Jadi 6 per negatif 1 dapat negatif 6. Okay, jadi inilah adalah positif, ini adalah negatif. Okay, tentukan kecurunan bagi garis lurus berikut. Okay, kalau ini bentuk dalam pitasan. Okay, diberi X negatif 5, Y 8. Jadi mesti tulis negatif 8 per negatif 5. Mesti letak negatif. Okey. Kalau nak kira melalui pintasan. Okey. Jadi jawapan dia akan jadi 8 per 5. Okey. 8 per 5. Sebab negatif dibuang oleh negatif 5. Jadi yang sini adalah 3 paksi X, Y 4. Jadi 4 per 3 jadi letak negatif 4 per 3. Okey. Tentukan kecurunan apabila diberi pasangan koordinat. Okay. L 4 sifar, M sifar 8. Okay. Penyelesaiannya, pitasan Y adalah 8, pitasan X adalah 4. Ini maksudnya kalau kita lihat sifar, okay, tiada nilai, baru kita guna pintasan. Jadi jawapan kecurunan adalah negatif 8 per 4 ataupun negatif 2. Okay. Kalau ini negatif 3 sifar, K sifar 9. So, sama juga sifar. So, kita tulis 9 kita paksi Y, paksi X negatif 3. Jadi, negatif 9 bahagi negatif 3 akan jawab 3. Okay. Hitung kecurunan garis lurus AB dan PQ berdasarkan wajah di sebelah. Cara penyelesaiannya kita tengok sini. Ini ada AB. Okay, ini adalah PQ. Jadi, kena baca koordinat satu-satu lah. Ataupun kita boleh baca menggunakan mengufuk dan mencacau. Okay. Kalau pitasan Y bagi pitasan X. Jadi kita boleh baca kecurunan AB adalah X kita negatif 3, Y kita adalah 2. Jadi 2 negatif 2 per negatif 3 dapat negatif 1. Okey. Maka kecurunan AB ialah kalau di tukar akan jadi 2 per 3. Okey. Okey, 2 per 3. Bukan negatif 1, dia akan jadi negatif 2 per 3 sebenarnya. Bukan negatif 1. Okey, kalau PQ negatif 3 per 3, iaitu sini 3, sini pun 3. Okey, jadi maka kecurunan PQ ialah 1. Okey, jawapan ini adalah berada di sini. Okey, jawapan ini adalah pada ini. Okey, jangan keliru ya. Okey, kita boleh lihat dari sini. Okey, kalau contoh diberi macam ini dipanggil kecurunan bersamaan dengan 2. Kalau ini kecurunan sama dengan 4. Okay. Semakin garis lurus AB menghampiri keadaan mencacang, semakin besar nilai kecurunan dan sebaliknya. Maka kecurunan besar nilai mutlak kecurunan semakin curam garis lurus. Koordinat X, regulus Y bagi mana-mana titik dalam satu garis lurus yang selari dengan paksi X ialah sama. Oleh itu, kecurunannya ialah sifar. Okay. Kalau straight macam ni, okay, mendata XY X1, Y1, X2, Y2 maksud dia kosong. Yes, dia ada kosong. Koordinat X bagi nilai-nilai 2 titik dalam satu garis lurus yang selari dengan paksi Y adalah sama. Ini akan memberikan kecurunan yang tidak tertakrif. Maksud dia macam ni. Okay, mencacang macam ni. X1, Y1, X2, Y2 kat sini. Okay, X1, Y1. Okay. Jadi kecurunan dia tak tertarik. Jadi kita kena hafal. Okey. Kami tengok hubungan dia melalui muka lah. Okay. Ini tanda dia positif. Ini tanda dia negatif. Ini tak tertarik. Ini adalah sifar. Kita hafal melalui muka lah. Okay. Terusnya contoh. Kenal pasti garis lurus yang mempunyai nilai kecurunan sama ada positif, negatif, sifar atau tidak tertarik pada wajah di bawah. Berikan justifikasi. Okay. Kamu kenali pasti sendiri ya, tapi cikgu just baca penyelesaian. Kecurunan garis EF ialah negatif kerana condong ke kiri. Kamu boleh bagi alasan yang itu ya. Okey.
Kecurunan garis lurus GH ialah negatif kerana condong ke kiri. Kecurunan garis lurus IJ positif kerana condong ke kanan. Kecurunan garis lurus KL ialah negatif kerana condong ke kiri. Kecurunan garis lurus MN ialah positif kerana condong ke kanan. Kecurunan garis lurus AB ialah sifar kerana garisnya mengufuk. Kecurunan garis lurus PQ ialah tidak tertakrif kerana garisnya mencacang. Okay. Ini antara alasan yang boleh kamu tulislah. Tulisnya, kenal pasti garis lurus dalam darjah di sebelah yang mempunyai nilai kecurunan terbesar dan terkecil serta nyatakan alasannya. Ini bahagian kecurunan garis lurus. Okay. Penyelesaiannya, ini semua dalam perkataan. Garis lurus MN merupakan garis lurus yang mempunyai kecurunan yang paling besar kerana menghampiri keadaan mencacang. Okay, cari MN. Macam ni. Paling besar. Mencacang. Okay, garis lurus OJ kan dia macam suram sikit. Merupakan garis lurus yang mempunyai kecurunan paling kecil kerana menghampiri keadaan mengufuk. Okay. Mesti tengok gambar dan perbezaan. Okay, sekarang kita masuk menentukan kecurunan. Nisbah jarak mencacang kepada jarak mengufuk digunakan untuk menentukan kecurunan suatu garis lurus. Semakin besar nilai kecurunan, semakin curam garis lurus tersebut. Okay, kita lihat kat contoh. Setiap hari Jamali akan mengambil air di sungai yang berdekatan dengan rumahnya dan di hutan untuk mencari cendawan busut. Hitung kecurunan yang dilalui olehnya dari rumah ke hutan di tepi sungai ke rumahnya. Rumah ke hutan, tepi sungai, sini, ke rumah. Okay. Kita akan tengok. Kita kena buat segitiga. Okay. Untuk mencari mengufuk dan mencacang. Sebabnya, itu sebabnya lah. Okay. Kita lihat daripada peta kat sini lah. Okay. Dia ada tengok kat sini. Kamu boleh guna mana-mana garisan. Okay. Contoh dari rumah ke hutan. Okay. Rumah sini ke hutan. Kat sini kan. Jadi maksud ini adalah 10. Jadi sini kan 50, sini kan 50. Jadi kamu tolak. 50 tolak 20 jadinya. Ya, jadi jarak mencacang bagi jarak mengufuk. 30 bagi 10 dapat 3. Maka kecurunan dari rumah Jamali ke hutan ialah 3. 3 je jarak dia. Okay. Kalau B, kita lihat sini. Dari tepi sungai ke rumah. Jadi kita guna 40 dan juga 20. Jadi 40 meter, 20 meter. Jadi 20 bahagi 40 bersamaan 1/2. Jadi kecurunan dari tepi sungai ke rumah ialah 1/2. Okay. Tentukan pitasan X dalam satu garis lurus yang melalui titik O negatif 4 dengan kecurunannya diberi 2. Okay. Ini adalah bentuk penyelesaian masalah. Dia seperti kita dah ada jawapan kecurunan. Jadi dia pitasan X. Okay, soalan ini. Jadi kita boleh lukis macam inilah. Kita tak tahu pitasan X kita berapa, tapi kita tahu Y kita kosong negatif 4. Garis paksi Y. Okay, tapi kecurunan dia negatif 2. Jadi kita guna rumus yang sama. Okay. Jadi negatif X sama dengan negatif pitasan Y bagi M lah. Okay. Jadi pitasan Y adalah negatif 4. Jadi berdasarkan nilai dan hitung pitasan X kita negatif 4 bagi negatif 2 akan jadi negatif 2. Ingat kalau pitasan mesti ada negatif di depan. Okay. Jadi kesimpulannya pitasan X ialah negatif 2 dengan koordinat negatif 2 sifar. Okay. Formula dia sama. Kalau kamu tak ubah pun boleh. Macam contoh M sama dengan pitasan Y bagi pitasan X. Kamu masukkan saja. Lepas tu kamu kira boleh. Tak ada masalah. Okay. So B, tentukan koordinat bagi pitasan bagi paksi Y yang melalui titik Q, 6 sifar dan kecurunan dia juga 1/3. Ini sama juga, ada diberi kecurunan. Jadi kita ikut. Okay, pitasan Y lah dicari. Okay. Jadi Q kita 6 sifar, kecurunan dia negatif 1/3. Jadi guna rumus yang sama. Jadi kita kena darab lah. M darab pitasan X sama dengan, belum tahu jawapan, tapi pitasan X kita adalah 6. Jadi melaksanakan segi memasukkan nilai dan menghitung. Jadi negatif 1/3 darab 6. Negatif 1/3 darab 6 sama dengan negatif 2. Jadi kesimpulannya pitasan Y adalah negatif 2, maka koordinat bagi pitasan Y ialah sifar negatif 2.
Hitung nilai V dalam rajah di sebelah. Ini soalan yang hanya menggunakan gambar rajah saja. Tak ada penjelasan, tak ada apa-apa. Kita sendiri baca. Jadi, maksudnya kita cari nilai V. Diberi paksi Y kita sifar negatif 8. Kita bilang, jadi M sama dengan 4. Jadi kita masukkan saja. Jadi pikasan Y bahagi M. Jadi negatif 8 per 4 sama dengan 2. Jadi V kita adalah 2. Sangat mudah. Kalau melalui gambar. Okay. Yang ini pula tak ada gambar. Hanya perkataan dan nombor. Okay. Diberi A negatif 92, B negatif 72, C negatif 43, D negatif 6, negatif 1. Ialah bucu sebuah sisi 4. Okay. Biar nampaknya dia macam rhombus. Okay. Tentukan jenis sisi 4 tersebut. Okay. Pertama, menentukan jenis sisi 4. Sudah. Okay. Nombor 2, menentukan kecurunan garis lurus AD, BC, AB dan DC dengan menggunakan rumus. Okay. Mencari kecurunan mesti guna rumus ini. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Lepas tu, melukis sisi 4. Jadi jumpa, kita cakap kan. Teka dah tahu dah. Bentuk dia adalah macam rhombus. Jadi kita masukkan saja, okay, ikut kaedah yang diberi. Jadi kita kira dulu satu-satu. Semua guna formula yang sama. Jadi kita cari. Okay. Jadi contoh yang pertama AD negatif 1 tolak negatif 2 bahagi negatif 6 tolak negatif 9 dapat 1/3. Okay. Kalau DC 3 tolak negatif 1 bahagi negatif 4 tolak negatif 6 dapat 2. BC 3 tolak 2 bahagi negatif 4 tolak negatif 7 1/3 dan AB 2 tolak negatif 2 bahagi negatif 7 tolak negatif 9. Saya dapat 2. Kebanyakan ada nombor kecurunan dia ada yang ini sama kan. Kita tiru. Ini pun sama. Okay. Kesimpulannya, jadi M1 sama dengan M2. Maka garis lurus AB selari dengan garis lurus BC. AB sama dengan BC. Dah nampak? Jadi M3 sama dengan M4 kecurunan. Maka garis lurus AB selari dengan garis lurus DC. AB dengan DC. Okay. Dengan itu, sisi 4 ABCD ialah sisi 4 selari. Macam itu. Okay. Kita menentukan jawapan. Okay. Membuktikan jawapan adakah dia adalah selari ataupun tidak. Di sini saja. Harap kamu faham. Terima kasih.